Selamat datang ke channel Cik Genas. Okey, kita dah ada lebih kurang 20 orang. InsyaAllah nanti kita akan boleh mulakan lah. Cukup dalam lebih kurang 40 orang kita onkan kita punya kelas pada pagi ini insyaAllah. Okey, baik. Nampaknya dah makin ramai. Boleh tak minta bantuan pelajar muslimin wakil untuk memimpin bacaan doa pada pagi ini? Boleh ke tak? Saya nak persilakan siapa ni? Siapa boleh respon secara sukarela untuk memimpin bacaan doa pada pagi ini? Silakan. Siapa yang boleh? Setiap minggu saya dah dengar suara da'i. Minggu ni nak dengar suara orang lain pula. Siapa yang boleh? Haris Husaini ada tak? Haris Husaini. Ada dulu. Ada. Boleh tak minta bantuan untuk memimpin bacaan doa pada pagi ini? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasana idza syi'ta sahla. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Haris Husaini atas pimpinan bacaan doa pada pagi ini. Baik, alhamdulillah kita dah pun mencecah sehingga 30 orang. Jadi rasanya saya tak nak melengahkan masa lah, sebab insyaAllah pada hari ini saya akan memimpin untuk sesi PDP pada hari ini. Saya terangkan sendiri. Mungkin kita tidak ada aktiviti breakout room, memandangkan saya kena maklumkan pada awak lah. Okay, saya sebenarnya dah bersedia daripada awal untuk breakout room ni, tetapi disebabkan oleh tiba-tiba laptop saya kena restart, jadi saya terkeluar balik daripada Google Meet ni dan dia padam semua breakout room yang saya dah buat. Jadi bila on balik waktu tu dah tak mencukupi untuk saya sediakan breakout room tu, jadi terpaksalah saya terangkanlah secara lisan terus. Boleh? Okey, baik. Kita akan sambung kepada sesi pembelajaran kita di bawah tajuk bab yang ke-9 iaitu pemanasan global. Pada minggu lepas kita dah pun mempelajari. Okey, kita dah pun mempelajari, kita sama-sama ada di kalangan anda semua dah pun berjaya. Okey, dah berjaya menyatakan beberapa kesan daripada pemanasan global seperti yang dibincangkan pada minggu lepas. Siapa yang boleh imbas balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas? Boleh tak nak dengar respon daripada anda semua? Kesan-kesan daripada kesan ke kita belajar faktor? Siapa ingat? Kita belajar kesan ke kita belajar faktor? Kesan. Kesan. Okey, antaranya apa dia? Peningkatan aras laut. Peningkatan aras laut disebabkan oleh pencairan ais di kutub utara. Okey, lagi Gangguan cuaca. disebabkan oleh perubahan cuaca dan juga iklim. Penggunaan apa ni? Baja. Okey, lepas tu saya nak respon yang jawab secara bertulis. Okey, kemerosotan sumber manusia, sumber makanan, maafkan saya. Okey, baik. Jadi itu antara kesan-kesan dia dan kita lihat antara kesan major yang paling utama ialah berlakunya gelombang haba. Berlakunya gelombang haba ini kita bercerita pada hari ini hanya dalam konteks di negara kita sahaja, di Malaysia. Masing-masing semua boleh dengar suara saya dengan jelas ya? Boleh cikgu. Jelas cikgu. Boleh? Okey, baik. Jadi kita lihat konteks kita di Malaysia. Kita tak payah tengok yang global lah. Kita lihat dulu di Malaysia. Okey, negara kita tidaklah begitu besar. Jadi daripada peningkatan suhu yang berlaku, kesan dia ialah gelombang haba kepada negeri-negeri yang berada, khususnya kita tengok di sini. Ada beberapa perbezaan. Okey, kalau anda dapat lihat, berlaku
gelombang haba yang agak ketara. Yang agak ketara berbanding dengan uh, negeri-negeri yang terdapat di pantai timur dan negeri-negeri di pantai barat. Siapa boleh respon? Kenapa? Saya nak tanya dulu. Mungkin dia kata, okey cikgu, saya ada idea cikgu. Pada pendapat saya, berlaku gelombang haba di kawasan pantai barat ni adalah disebabkan apa? Siapa nak respon? Ini adalah untuk mencungkil anda punya kemahiran. Okey, kemahiran berfikir. Nanti kalau keluar dekat dalam soalan exam, saya tak risau. Maksudnya pelajar-pelajar saya ni dah mampu untuk menjana maklumat dan juga idea daripada apa yang dia faham. Silakan. Ada tak sesiapa yang nak cuba? Kenapa daripada gambar rajah ni dia kata berlaku perbezaan? Siapa nak respon? Ada tak yang nak cuba respon? Tidak ada. Okey, kalau tak ada saya terangkan sedikit. Ia adalah berkenaan dengan lokasi sesuatu tempat. Okey, lokasi sesuatu tempat ini merujuk kepada, kalau kita perhatikan di kawasan negeri-negeri pantai barat ini, dia lebih kepada kawasan-kawasan bandar-bandar utama yang besar dan juga pesat membangun. Disebabkan oleh itu, apabila banyaknya peningkatan ekonomi, banyaknya pembukaan kepada kawasan pertempatan, penerokaan sumber, perubahan pandang lanskap, iaitu kita buat banner pertempatan yang baru, kita banner kilang, kita banner sebagai macam-macam lagi. Jadi itu adalah penyumbang kepada kenapa gelombang haba ini tertumpu di kawasan-kawasan negeri pantai barat. Boleh faham ya? Kalau faham tolong angkat tangan. Okey, di sini saya nak maksudkan di sini, bila banyak berlaku peningkatan infrastruktur, pertambahan penduduk disebabkan oleh perindustrian dan sebagainya, orang semakin ramai tertumpu di satu-satu kawasan, khususnya di kawasan pantai barat. Jadi sebab itu gelombang haba ini lebih tertumpu di kawasan negeri-negeri pantai barat. Kenapa tidak di pantai timur, cikgu? Sebab kawasan negeri-negeri pantai timur ni, kawasan dia tidaklah 100%-nya berkembang dari segi sektor ekonominya, dan ada juga disebabkan oleh faktor bentuk muka bumi. Okey, kerana kawasan negeri-negeri pantai timur ni lebih kepada kawasan yang berbukit, jadi suhu dia agak rendah. Okey, baik, sebelum kita teruskan, ini kesan ini sebahagian daripada kesannya, awak boleh baca lah. Okey, baca daripada paparan yang saya kongsikan. Saya nak bawa awak semua untuk lihat satu video, iaitu kesan daripada yang berlaku, kesan daripada yang berlaku di Eropah. Okey, baik, kita lihat sebentar video ini. Okey, semua dapat lihat video tadi? Dapat cikgu. Okey, baik. Alhamdulillah. Terima kasih kerana respon. Saya nak tahu sebab takut nak ada yang tak dapat dengar ataupun tak dapat lihat. Okey, kita lihat. Ini tadi, iaitu cuaca panas di negara Eropah, yang mana kita sedia maklum negara Eropah terletak di mana? Siapa nak respon? Kita dah belajar dekat dalam tajuk-tajuk sebelum ni. Eropah ni terletak di mana? Di bahagian utara dunia. Hampir, bukan di bahagian utara, hampir di bahagian utara dunia. Duduk dekat garisan apa ni? Siapa nak respon?
Ingat lagi tak kita belajar tajuk bumi? Berada di garisan apa? Ada 5 garisan utama iaitu ASKJ A. Jadi Eropah, negara Eropah ni berada di garisan mana? Garisan Sartan. Okey, baik. Terima kasih ya Rekadawi. Okey, kita tengok kepada tajuk pembelajaran kita pada hari ini, iaitu langkah-langkah bagaimana kita dapat untuk mengurangkan kesan pemanasan global. Ini adalah salah satu faktor ataupun kesan yang terjadi kepada dunia, bukan saja di Malaysia tapi di negara-negara yang mengalami iklim sejuk, iklim sederhana. Awak cuba bayangkan itu yang berada di negara-negara iklim yang sejuk juga menghadapi pemanasan global. Bagaimana pula negara yang dah memang berada dalam keadaan yang terletak di kawasan iklim yang dah sedia panas, lagilah bertambah-tambah panas. Okey, kita lihat yang pertama, iaitu amalan 5R. Di Malaysia, kita dah belajar sebelum ni. Kalau tingkatan 1 dulu ataupun mungkin awak dah belajar sebelum ni dekat Malaysia, kita hanya baru diperkenalkan dengan 3R. Awak cuba bayangkan Malaysia baru nak cuba menerapkan elemen 3R. Tetapi 3R itu juga tidak berjaya 100%. Siapa nak respon apa yang 3R tu? Siapa boleh nyatakan yang dia tahu 3R tu apa? Ni bukan rancangan TV respon relax riadah ke apa, tidak siapa nak respon? Apa dia 3R? Tahu tak apa dia 3R? Reuse, recycle, reduce. Terima kasih Hafiz Syazan. Okey, di Malaysia baru hanya ada 3. Reduce, apa dia reduce? Reduce dalam bahasa Melayunya iaitu mengurangkan. Reuse, mengguna semula. Recycle, kitar semula. Tapi tiga ini masih lagi belum berjaya dipupuk ke dalam minat ataupun nilai-nilai murni penduduk, khususnya di masyarakat Malaysia kita sekarang ni. Okay? Jadi hari ini kita nak belajar berkaitan dengan nilai-nilai murni dan juga alam sekitar. Okey, baik. Kita lihat. Ini adalah 5R yang sebenarnya rata-rata seluruh dunia cuba untuk mengamalkan. Tapi tahukah anda sebenarnya 5R ini sudah juga agak ketinggalan kerana ada beberapa buah negara lain, terutamanya negara-negara maju yang lain, contohnya seperti di Sweden dan juga mana ada satu lagi buah negara, saya tak ingat, Germany kalau tak silap saya, mereka telah pun mengamalkan amalan 8R. Okay, 8. Kita baru 3. Yang 5 dunia pakai ni, 5 kita tidak ada. Okay, kita tengok amalan 5R yang biasa kita jumpa. Okay, yang pertamanya iaitu amalan kitar semula. Contohnya seperti penggunaan kertas, penggunaan plastik dan juga penggunaan botol. Aktiviti ni kita dah dapat buat sebenarnya dekat dalam mata pelajaran geografi. Yang mana kalau siapa ingat, waktu kita buat aktiviti carnival pada tahun lepas kan, kita membina model. Okay? Awak bawa model tu untuk ke pameran geografi tu. Jadi awak bina model tu sebab saya buka. Anda boleh menggunakan bahan kitar semula ataupun bahan kos rendah. Tapi saya maklum, ramai rata-rata dia di kalangan awak semua ni nak mempamerkan hasil kerja yang terbaik. Jadi ramai yang berusaha menggunakan duit sendiri kan, beli barang baru. Jadi agak sedikit dari segi kategori murid yang menggunakan bahan-bahan kitar semula. Sebenarnya pameran itu sebenarnya nak memupuk anda untuk menghasilkan sesuatu produk menggunakan bahan kitar semula. Jadi kalau macam contoh ada kawan-kawan yang cikgu kami guna cikgu kitar semula tapi hanya sebahagian, bagus. Tak ada masalah tu. Okey, mungkin ada yang buat model jaringan pengangkutan. Okey, kereta-kereta tu dia pinjam kereta adik, kapal pinjam kapal yang adik punya, tapi model persekitaran dia menggunakan bahan yang terbuat.
contohnya bangunan dia bina daripada air kotak, bekas kotak-kotak terpakai, mungkin juga daripada bahan-bahan botol plastik yang terpakai. Okey, itu bagus tu. Okey, jadi maknanya anda dah berjaya membina satu model menggunakan bahan terpakai ataupun bahan yang terbuang, bahan yang kos rendah, ataupun mungkin awak beli dengan harga yang murah. Tak adalah tiba-tiba nak buat kereta tu, contoh model kereta, sepatutnya model kereta tu awak beli memadai. Kalau awak kata kos rendah, beli kedai RM2. Tapi disebabkan oleh semangat dia nak tunjukkan hasil model pameran dia tu yang cantik, dia pergi beli Hot Wheels. Sebiji Hot Wheels berapa ringgit? Mungkin RM10 hingga RM15 ataupun RM20. Jadi disusul situ. Tiba-tiba hari pameran hilang. Kan, hari pameran hilang. Saya tak dapat nak bertanggungjawab. Sebab itu semua adalah pergerakan keluar masuk pelajar-pelajar. Jadi ada juga rungutan daripada sebahagian pelajar pada tahun lepas. Dia kata, cikgu, saya punya kereta patah cikgu, saya punya robot patah. Lepas tu tanya, robot awak ni robot apa? Wah, dia bawa robot Gundam lah, robot apa benda yang warna merah tu, yang macam kas tu, saya tak ingat robot apa. Jadi ada sebahagian yang patah, yang hilang. Jadi kita sebenarnya kita nak elakkan benda macam tu lah. Sebab itu kita nak galakkan gunakan bahan terpakai ataupun bahan kos rendah. Nanti sebab bila hilang dan juga rosak, kita tak dapat nak trace siapa yang buat. Ada kemungkinan dia mungkin juga kemalangan. Tengah-tengah, wah cantiknya, pegang-pegang, pak, terjatuh, patah. Lepas tu dia pun tengok kiri kanan, tengok kanan, tak ada orang, dia letak je elok balik kan. Tu biasalah lumrah orang kan, manusia dia macam tu lah. Ada orang yang berani, dia akan nyatakan, cikgu minta maaf, saya terjatuhkan model. Itu tak dapat nak kawal lah tu. Okey, untuk yang masa hadapan, insyaAllah pada selepas kita bersemuka nanti, insyaAllah pameran ini akan tetap kita teruskan. Dan saya galakkan awak untuk bina pertempatan dan juga, bukan pertempatan, bina model itu dengan menggunakan kos yang tidak tinggi. Kalau nak buat juga, carilah bahan-bahan terpakai ke guna yang mainan adik yang dah rosak-rosak yang dia tak nak pakai ke, pakailah. Jangan pula keluarkan duit, mengeluarkan kos yang begitu tinggi untuk awak menghasilkan barangan itu nanti. Okey, yang keduanya iaitu menanam semula pokok. Okey, saya nak kaitkan dengan status sekolah kita. Siapa tahu status sekolah kita ni sekolah apa? Siapa nak respon? Siapa tahu Syam ni sekolah apa? Sekolah kebitaraan cikgu, sekolah kebitaraan Catur. Okey, selain daripada itu, siapa tahu sekolah Syam ni sekolah apa? Kita ada 40 orang. Okey, boleh tak respon? Okey, malu nanti kalau tak tahu. Okey, terima kasih Muhammad Fakhrul Razi. Okey, betul. Sekolah Syam adalah merupakan sekolah lestari. Apa dia sekolah lestari? Itu yang kita dengar projek. Sekolah SLAAS kelas tu. Sekolah kita merupakan sekolah yang bertanding. Kita sebenarnya bukan isu bertanding. Isu dia ialah sekolah Syam cuba untuk mewujudkan persekitaran yang lestari. Apa maksud lestari? Jangan kata tak tahu lestari ni kita dah belajar dalam geografi, belajar dalam bahasa Melayu pun ada, dalam pendidikan Islam pun ada, iaitu berkaitan dengan kependidikan alam sekitar, nilai-nilai murni kita terhadap alam sekitar. Okey, jadi sekolah lestari, kita nak mewujudkan satu situasi ataupun environment persekitaran sekolah yang mewujudkan nilai-nilai alam sekitar itu. Sebagai contoh, awak dekat dalam 2 Islah, dekat dalam 2 Ikram, awak bina sudut-sudut di dalam kelas yang tertentu. Contohnya menyediakan sudut letak tanaman, letak tanaman dalam pasu di satu sudut yang tertentu. Okey, jadi di situ 2 Islah dan 2 Ikram, awak dah berjaya mewujudkan sekolah lestari. Salah satu elemen sekolah lestari, mewujudkan kawasan hijau di dalam kelas. Boleh faham tak? Okey, jadi sekarang ni sekolah kita ni, sekolah lestari, kalau siapa
perasan kita sebenarnya dah bermula pada tahun 2020. Okey, dah bermula daripada tahun 2020. Walau bagaimanapun disebabkan oleh pandemik COVID, perkara tersebut agak terbatas. Sebenarnya kita dalam mod pertandingan, satu sekolah mod pertandingan peringkat kebangsaan. Jadi, kenapa kita rebut peluang ini? Kita mewakili Negeri Sembilan sebenarnya. Dalam sebenarnya adalah salah satu usaha kita bertanding mewakili Negeri Sembilan ke peringkat kebangsaan dalam mewujudkan sekolah lestari ini. Apabila pelibatan anda dalam aktiviti-aktiviti sekolah, tanam pokok, gotong royong, menceriakan kawasan sekolah, hias tandas dengan ceria, kemudian projek penanaman pokok, kita buat program inovasi menggunakan produk-produk bahan kos murah ini. Sebenarnya anda dah mewakili sekolah dan peringkat awak dalam PAJSK adalah peringkat kebangsaan. Jadi itu sebenarnya adalah salah satu untungnya kita sekolah menyertai pertandingan ini. Jelas supaya awak faham. Jangan nanti bila orang tanya, Syam kan sekolah lestari. Apa dia sekolah lestari tu? Bila orang tanya awak pun, entah apa dia lestari, tak tahu. Bila cerita je berkenaan dengan lestari, apa yang saya nak awak faham ialah kita terlibat dalam menceriakan persekitaran sekolah kita dengan elemen-elemen hijau. Apa dia elemen-elemen hijau tu? Iaitu berkaitan dengan pokok-pokok. Tak kira lah, tak semestinya pokok. Awak kutip sampah, itu elemen lestari. Kita kumpul sampah mengikut jenis. Botol dengan botol, plastik dengan plastik, kertas dengan kertas. Itu juga dah jadi elemen lestari. Boleh faham Okey. Jadi kita tengok yang ketiga. Dia panjang lebar ni. Okey, yang ketiga, menggunakan pengangkutan awam. Contohnya seperti LRT, MRT dan juga komuter. Okey, walau bagaimanapun mungkin saya faham kita berada di Seremban, kita jarang menggunakan benda ni. Tapi apabila kita berada di bandar-bandar besar, penggunaan pengangkutan awam, contohnya seperti LRT, MRT dan juga komuter ataupun apa saja, dia sebenarnya menyumbang kepada kelestarian alam sekitar. Di situ kita dapat lihat wujudnya kerajaan cuba untuk mengurangkan kesan penggunaan bahan api fosil. Sama juga dengan poin yang keempat, iaitu berkongsi kenderaan ke tempat kerja. Jadi apabila kita kurang menggunakan bahan api fosil, kita dah berjaya. Kita dah berjaya menyumbang kepada alam sekitar yang lebih bersih. Kenapa? Siapa nak respon? Apa kaitan pula cikgu? Kan tenang kalau kita pergi kerja, kita nak pergi sekolah ke, kita nak pergi mana-mana, kita naik kenderaan sendiri je. Kan senang. Siapa nak respon? Kenapa? Silakan. Minggu ni bila tak buat breakout room, dia jadi pasif balik dah. Dia saya je yang cakap. Bolehlah respon macam biasa. Saya tak kisah, tak ada saya tak pernah marah pun. Cuba respon. Siapa yang boleh bagi pendapat kenapa berkongsi kenderaan menggunakan pengangkutan awam ni dikatakan melestarikan alam sekitar tadi? Ataupun dia nak ulas balik apa yang saya dah terangkan tadi. Silakan. Mengelakkan daripada pembebasan asap kenderaan yang banyak. Okey, baik. Terima kasih Baiti. Mengelakkan daripada pembebasan asap kenderaan yang banyak. Kita dah belajar sebelum ni. Kesan pembebasan tu daripada apa? Asap kenderaan yang ada karbon monoksida, kita ada karbon dioksida, kita ada pelepasan penggunaan unit penghawa dingin, penggunaan gas fluorokarbon dan juga pembakaran terbuka dan sebagainya. Jadi asap-asap itu menyumbang. Jadi apabila kita dapat menggunakan, kita berkongsi kenderaan, kita dapat menggunakan pengangkutan awam, kita sebenarnya membantu alam sekitar menjadi lebih
lebih baik. Dari segi apa? Kualiti udara dia. Okey, dan yang terakhir, poin yang kelima iaitu hari tanpa plastik. Dengan membawa beg plastik membeli belah sendiri. Yang ini kerajaan kita dah cuba untuk terapkan dalam komuniti kita, masyarakat di Malaysia. Tapi walau bagaimanapun masih lagi tidak dapat, tidak berjaya 100%. Okay? Dia tidak seperti di luar negara. Contoh kalau dia seperti di luar negara, dia memang tak sediakan terus. Okey, memang kalau dia kata kita tak sediakan beg plastik, kita tak sediakan. Pandai-pandai awak lah nak buat macam mana. Macam contoh, kita ambil beberapa contoh pasar raya. Seperti di Giant Senawang. Okay? Giant Senawang, dia kata tak boleh guna beg plastik. Jadi apa yang dia buat? Dia sediakan kotak. Jadi kalau awak nak beli barang ke apa ke, masukkanlah dalam kotak. Okay? Itu adalah satu inisiatif dan juga usaha yang baik daripada Giant. Tapi di pasar raya lain, apa yang berlaku? Siapa nak respon? Pernah tak ikut mak ayah pergi pasar raya beli-beli barang dekat bahagian dapur basah? Bila waktu nak bayar tu, siapa boleh respon? Saya nak tengok ni. Pernah ikut mak ayah pergi teman beli barang tak? Ataupun duduk kat rumah je? Okey. Hafiz Azan kata 20% untuk beg plastik. Dia akan tanya pula, Cik nak beg plastik tak? Okey, jadi di situ sebenarnya dah gagal lah kempen tu. Okey, dah gagal. Sebab apa? Memang betul kita digalakkan tidak menggunakan beg plastik. Tapi apa yang berlaku ialah pihak pasar raya pula tanya, Cik nak beg plastik tak? Kita pun takkanlah fikir 40 kali kan bawa dalam troli ataupun nak bawa bakul, kau nak angkat kotak. Jadi apa yang berlaku? Bolehlah. Tapi bila kita cakap bolehlah, dia akan respon balik. Okey, tapi cik, beg plastik kita kenakan charge 20% setiap satu. Kita pun memang akan rela je, tak apalah 20% je pun. Jadi sebenarnya di situ kempen kita sebenarnya dah memang out, gagal. Okay, dia sebenarnya tak membantu pun. Dia membantu memudahkan pembeli, tapi dia tidak membantu melestarikan alam sekitar. Naikkan harga beg plastik, betul, ada mereka kata naikkan harga. Tapi kalau kita yang mungkin yang tak kisah dari segi duit tu, setakat berapa? 20 sen. Naik jadi 50 sen. Bayar je 50 sen. Nanti kan takkan awak nak angkut ikan dalam beg plastik. Lepas tu menitik-nitik darah. Awak naikkan RM10. Naikkan RM10 mungkin. Mungkin akan boleh menerapkan nilai-nilai murni. Jadi akhirnya orang lain fikir 10 kali nak pergi Giant kena bawa beg plastik sendiri. Baik, bawa sendiri. Jadi bila bawa beg plastik sendiri, dia akan mengekalkan penggunaan recycle. Guna pakai semula. Bawa sendiri. Tapi yang tak berjaya terap. Jadi apa dia? Sebab kalau tak ada boleh beli dengan duit. Sebab itu saya kata kempen ini gagal. Tak berjaya nak mendidik masyarakat. Masyarakat kita di Malaysia terutamanya. Kalau dekat luar negara kita boleh tengok. Mereka menyediakan macam contoh beg. Beg yang bukan wooden bag tu, yang macam beg yang pakai buang. Beg yang mesra alam kita semula tu. Jadi sebenarnya mereka nak cuba terapkan nilai-nilai murni yang baik kepada masyarakat mereka dan mereka berjaya. Tapi tidak di Malaysia. Malaysia ni saya tak pastilah perangai masyarakat penduduk Malaysia ni kita terkenal dengan identiti sopan santun. Dari segi kalau kita kata budi bicara dengan mana-mana negara lain, mungkin kita agak yang sopan. Sopan tu ketika bercakap macam ni. Tapi bila duduk kat atas jalan raya, tengah bawa kereta kan, tiba-tiba orang potong. Ataupun tengah beratur panjang, orang pun menyelit. Hilang kesopanan dan kesantunan dia tu. Apa yang keluar? Terus tekan butang cermin kan, cermin turun. Apa yang berlaku? Dia maki-maki orang kan. Hilang terus. Itu yang kita pujilah dari segi sopan santunnya penduduk masyarakat di Malaysia. Tapi bila bab amalan, kita tengok apa yang berlaku selepas PKP hari tu. Siapa nak respon? Siapa tahu isu semasa yang berlaku? Selepas kerajaan buka, beri kebenaran kepada penduduk-penduduk Malaysia bergerak
untuk pergi racing. Okey, bergerak pergi berkelah, pergi pantai, pergi ke air terjun, pergi mana-mana lah. Keseronokan berkelah tadi, bawa barang apa semua, akhirnya dia tinggalkan sesuatu yang tidak baik. Iaitu apa? Dia tinggalkan sampah-sampah tu merata-rata. Inilah masalah dia. Tengok di situ dia, situ je baru seminggu kerajaan buka macam tu. Dah nampak dah betapa teruknya mentaliti penduduk Malaysia dari segi amalan murni tadi. Sampah tu dibuang je, ditinggal. Alasan dia kata apa? Nanti adalah orang tolong kutip. Kenapa begitu teruknya amalan penduduk Malaysia macam tu? Di Jepun, bagaimana mereka ni, nak cerita masalah disiplin penduduk Jepun kenapa mereka boleh ada satu negara yang amat bersih. Saya tak nafikan, yang bersih tu memang bersih, yang tak bersih tu ada juga, tapi dia tidaklah begitu ketara. Yang teruk, yang tak bersih tu macam kita lah, yang rajin-rajin, yang malas tu malas, itu memang tak dinafikan. Tapi mereka ni, kerajaan dia cuba pelbagai jenis inovasi. Macam mana awak nak tahu? Awak tengok, awak pergi, saya bagi contoh satu yang awak pergi ke kedai Daiso. Pernah kenal Daiso tak? Kedai Daiso tu dia jual pelbagai jenis alatan. Alatan dia ialah alatan yang membantu masyarakat dia memudahkan kehidupan seharian. Awak tahu apa? Penduduk negara Malaysia nak pergi bekerja, berayun dekat dalam komuter. Begitu dekat luar negara, di Jepun, macam mana mereka mengatasi masalah pekerja penduduk masyarakat di Jepun yang terpaksa mengambil masa yang begitu lama dekat dalam komuter berayun-ayun. Dia come out dengan inovasi, buat apa dia? Tempat tidur apa, bantal tu boleh gantong sangkut dekat tempat pemegang. Jadi kalau pun dia tidur ke apa ke, dia boleh selesa. Orang Malaysia tak ada. Tak ada benda tu. Dekat sana isap rokok, isap lah. Sama juga. Tapi dia buat satu inovasi, kau bawa sendiri tabung apa, ashtray tu. Jadi ashtray tu dia boleh simpan masuk dalam poket. Isap rokok, petik, tutup bekas tu, simpan dalam poket. Orang kita lah bagus cikgu, masyarakat Malaysia. Bekas ashtray dia merata-rata. Habis isap rokok, kat mana dia duduk, kat situ lah dia petik. Sebab tu sampah merata-rata. Tidak dekat luar negara. Itulah salah satu amalan yang memang tidak dapat diikut. Tu baru sebahagian, belum lagi ungkit cerita pasal bab yang lain-lain. Okey, kita lihat yang seterusnya. Ni banyak ni slide ni. Saya kalau dah dapat bercerita ni payah sikit. Okey, kita lihat antara jenis bahan-bahan yang boleh dikitar semula. Antaranya kita ada kotak barangan, kita ada tin aluminium, kita ada surat khabar, kita ada pakaian, kita ada tin aluminium. Kita ada bekas plastik dan juga kita ada tayar terpakai. Okey, dekat dalam tingkatan 3 nanti, bila awak dah naik tingkatan 3, dia ada satu tajuk iaitu kitar semula. Ni tajuk kitar semula. Yang mana kat tingkatan 3 nanti, awak sebenarnya awak tak perlu tunggu tingkatan 3 lah, awak dah boleh belajar sekarang. Kalau siapa nak tahu bekas minuman botol plastik ini, saya tak ingat. Kalau tak silap lebih kurang dalam angka dia saya tak ingat. 7 ke ataupun 17 botol plastik yang di-recycle balik berjaya menghasilkan satu unit jersey bola. Okey, dan yang kalau tak silap saya ada satu pertandingan bola sepak rasanya. Mereka menggunakan jersey bola semula jadi, mesra alam, dibuat daripada beg plastik tu. Mereka cuba untuk menyeru sahutan pada tahun tu. Saya tak ingat pertandingan bola sepak peringkat apa. Rasanya peringkat antarabangsa juga kalau tak saya ingat, silap saya. Mereka memakai baju jersey menggunakan daripada botol plastik. Okey, kemudian daripada bahan-bahan terpakai lain seperti tayar terpakai. Ini banyak. Produk-produk ni sebenarnya banyak manfaat daripada kita buang begitu saja.
Cuba saya nak tanya, dekat rumah masing-masing, apa yang awak buat dengan barang-barang macam ni? Boleh tak cerita sikit, saya nak dengar. Macam contoh kalau pakaian, apa benda yang awak boleh buat? Kita nak tengok sikit contoh daripada dua Islah dan juga dua Ikram. Ada tak sebenarnya awak menerapkan amalan kitar semula ni? Siapa boleh respon? Apa yang dia buat pakaian tu? Kain lap. Kain lap. Itu biasa kan? Okey, kain lap kaki ataupun kain lap tangan, muka janganlah kan. Kan awak kesat muka pakai kain jin kan, tertupik kulit tu kan. Kalau buat lap kaki mungkin sesuai lah kot. Okey, jadi kebanyakannya sebenarnya kita pun ada tong-tong yang disediakan. Jadi kalau kita rasa tak nak gunakan pakaian tu, pergi hantar dekat beberapa lokasi tong yang dah disediakan. Dekat Seremban pun banyak. Area Taman Warisan Puteri ada, dekat beberapa lokasi lagi saya tak ingat. Mereka menyediakan tong-tong ni. Jadi kalau awak rasa mungkin pakaian awak tu dah lagi tak sesuai dia pakai, pergi hantar kat situ. Ataupun pergi hantar dekat kawasan rumah-rumah anak yatim. Okay, besar manfaat dia kepada mereka. Mereka tak ada duit macam kita. Okay, tak ada duit nak pergi, tak ada masa nak pergi jalan-jalan, nak pergi beli baju cantik-cantik. Walaupun kita ni selalu pakai kejap, 2 tahun dah tak best dah 2 tahun dah kan. Pergi beli baju lain, baju lama simpan. Dah sudahnya kat rumah penuh dengan pakaian. Okey, tin aluminium banyak kegunaan. Okey, tapi tin aluminium ni jangan guna pakai balik untuk tujuan menyimpan barangan makanan. Sebab ada kemungkinan dia punya lapisan yang disadur tu dah rosak, berkarat dan sebagainya, tidak baik untuk diguna pakai semula. Okey, bekas plastik pun boleh guna macam-macam. Macam contoh botol plastik ni kita boleh jadikan pasu bunga, kita boleh jadikan bekas penyodok ataupun penyongkis tu, penyodok baja ataupun tanah dan sebagainya lah. Ikut kreativiti dan juga inovasi masing-masing. Tayar terpakai. Orang Negeri Sembilan ni saya tahu ada juga yang kreatif. Ada seorang pakcik dekat Senawang ke dekat mana saya tak ingat. Dia banner replika menggunakan tayar terpakai. Itu adalah satu usaha inisiatif yang amat baik. Cuma tidak baiknya adalah apabila mereka tu model-model itu dia banner mengikut unsur alam. Unsur alam tu contohnya binatang. Sebab kalau ikut dalam Islam kita tidak menggalakkan membina model ikut rupa bentuk binatang kan, sebab dia patut kena ada roh dan juga sebagainya. Jadi tak boleh. Tapi untuk tujuan tu wallah alam, saya tak berani nak ulas panjang. Mungkin awak boleh tanya pada ustaz-ustaz awak lah bagaimana orang ini menghasilkan model berbentuk rupa manusia, berupa binatang dan sebagainya. Jadi pakcik tu berjaya bina model daripada tayar terpakai ni. Dia bina kali jengking, dia bina ketam, dia bina sotong dan sebagainya. Jadi benda tu sebenarnya menarik. Cuma kadang kalau orang yang begitu macam mana begitu aware dengan benda-benda ni, mereka akan cuba elakkan lah. Okay? Benda-benda ni tak begitu baik lah. Okay, jadi kita tengok yang seterusnya. Okay, konsep kitar semula. Kitar semula dapat menyelamatkan alam sekitar berdasarkan fakta yang pertama. Dengan kitar semula satu tin aluminium, okay, kita dapat menjimatkan penggunaan tenaga elektrik lebih kurang 3 jam untuk televisyen. Tu begitu lama kan, 3 jam punya penggunaan televisyen ni begitu lama. Daripada satu tin aluminium saja. Itu maksud dia, kos dia bukanlah daripada tin aluminium tu kalau kita simpan jadi elektrik. Tidak. Dia maksudkan dia tu kos. Kos tin aluminium tu menyamai dengan penggunaan elektrik selama 3 jam untuk televisyen. Yang kedua, sekiranya kita dapat menggunakan kertas yang dikitar semula, maksimum kita dapat lebih kurang 4,360 tan sampah sehari. Ni banyak 4,000 tan ni. 1 tan bersamaan dengan 1,000 kilogram. Cuba bayangkan ni berapa banyak. Yang bersamaan dengan 78,000 batang pokok. Ni kalau kita tengok statistik pembuangan sampah dekat Malaysia ni begitu menakutkan. Terutama sekali pada bulan puasa lah. Ni memang paling menakutkan. Sebab beli barangan juadah, beli banyak-banyak, tak makan lepas tu buang. Beli banyak-banyak, tak makan lepas tu
buang. Ini kita punya mentaliti masyarakat di Malaysia. Okey, baik. Fakta yang ketiga, 18,000 tan sampah yang dihasilkan mampu memenuhi KLCC dalam tempoh 8 hari. Ni data pada tahun 2005 ni. Ni dah 15 tahun. Kita tak tahu dah. Mungkin daripada 8 hari ni dah jadi 3 hari. 3 hari je dah jadi penuh satu KLCC. Jadi sebab itu kerajaan kita pening nak fikirkan bagaimana cara nak lupuskan sampah. Jadi sebab itu kerajaan kita bina pusat incinerator. Siapa tahu apa dia pusat incinerator? Ada tak nak respon? Apa benda pula incinerator ni, tak pernah dengar pun. Pusat incinerator adalah merupakan pusat loji yang dia bina tujuan untuk pembakaran sampah. Sebab kerajaan syarikat swasta ni dia dah tak boleh lagi pergi dekat kawasan ni buang sampah. Pergi buang sampah. Awak cuba bayangkan kalau sehari 18,000 tan, seminggu dah tak tahu mana nak simpan. Lepas tu sampah yang akan datang ni ada lagi ni. Kita nak hidup banyak masa lagi. Jadi apa yang berlaku? Dia bina loji, sampah-sampah yang dikutip diasingkan. Okey, diasingkan. Yang boleh kita semula yang tak boleh buat apa-apa, kita bakar. Itu cara terbaik untuk lupuskan sampah. Tu kerajaan kita dah cuba. Tapi masalah dunia pula, ni satu hal juga. Siapa pernah dengar berita hari tu? Kalau tak silap saya tahun lepas, kita berjaya membongkarkan satu sindiket yang mana ada beberapa syarikat swasta di Malaysia kita ini, mereka dia menyediakan perkhidmatan menerima sampah daripada luar negara. Nak sebut perkataan tak baik ni, tapi sabar je. Okey, yang mana negara lain sama situasi macam kita. Sampah dia dah banyak, jadi dia dah tak tahu mana nak hantar. Jadi dia nak tolak sampah tu. Jadi ada beberapa syarikat di negara kita beli benda tu, bawa masuk ke Malaysia. Masalah dia pula banyak isu. Banyak isu. Bila dia terima tu ada kemungkinan barang yang diterima tak boleh dilupuskan. Ada bahan, mungkin sebahagian daripada bahan plastik yang kimianya lebih tinggi daripada kandungan yang ada di penggunaan bahan plastik di Malaysia. Jadi ada sebahagian mereka ni pula bila dah tak dapat nak uruskan benda tu, dibuang pula sampah tu dekat kawasan pelupusan sampah kita. Awak cuba bayangkan, dia dapatkan sampah daripada luar negara dalam kuantiti yang begitu banyak, dia kumpul kat negara kita, dah tak boleh nak urus, kita buang samalah macam penduduk Malaysia. Buang tu sampah, nanti kan pandailah lori sampah kutip dia pergi buang. Sampai tahap macam tu begitu teruknya manusia macam tu. Memang ada, ini bukan cerita dongeng ataupun fitnah. Ini adalah cerita betul. Okey, kita lihat yang kedua, bau yang kedua ada 7 bang, takut tak sempat ni, ya Allah Rabbi. Okey, yang kedua, menggalakkan penanaman pokok. Ni kita dekat Malaysia, bukan Malaysia lah. Projek Sekolah Lestari hari tu, ingat tak? Tahun bila? Tahun lepas rasanya. Tahun lepas ke tahun ni? Sekolah kita buat kempen seorang murid satu pokok ataupun satu keluarga satu pokok. Siapa ingat? Awak buat tak projek tu dekat rumah? Tanam tak sekurang-kurangnya satu pokok seorang di rumah? Buat tak? Saya nak tanya. Ataupun Buat. tiba-tiba dia tanya hari ni. Buat, cikgu. Ada ke? Buat. Okey, alhamdulillah. Buat Okey, baik, alhamdulillah. Maksudnya di sini awak cuba tengok kita cuba nak menerapkan nilai-nilai kelestarian tadi. Kenapa awak tanam dekat rumah? Sedangkan projek tu projek sekolah. Ni saya nak terangkan. Kerana kita dalam tempoh PKP pada ketika itu. Jadi projek tu tak dapat nak buat di sekolah. Jadi kita teruskan kempen tu, cuma kempen itu kita buat mengikut lokasi masing-masing. Jadi alhamdulillah, katakanlah kita pelajar kita di Syam, termasuk guru, kita ada lebih kurang 800 orang. Jadi pada hari itu kita dapat lihat macam contoh situasi kat dalam gambar ni, kita dah berjaya tanam lebih kurang 800 pokok. 800 pokok itu tidak akan tumbuh, tidak akan jadi kalau kita tak buat kempen ini.
Kalau katalah tiba-tiba siapa kat sini yang minat menanam? Ada tak? Boleh tak respon? Siapa yang minat bercucuk tanam? Ataupun kalau saya tanya yang pernah menanam pokok, kan semua mengaku sebab dia dah buat tadi. Siapa yang minat bercucuk tanam? Boleh tak respon? Saya nak dengar. Ada lebih kurang 40 orang ni nak tengok daripada dua kelas ni. Ada tak orang yang minat bercucuk tanam? Kita boleh dengar cengkerik berbunyi. Krik, 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 krik. Tak ada seorang pun Adam Mikael kata saya baru belajar potong serai. Okey, bagus, terima kasih. Maksudnya di sini, kalau kita tak buat kempen macam tu, 40 orang kat dalam kelas saya ni tak tanam pokok. Betul tak? Jadi sebab itu sekolah buat benda ni. Kita buat kempen, itu pun buat pun ada juga yang tak tanam ni. Saya percaya ni ada yang tak buat. Alasan dia tak minat, tak tahu, tak ambil kisah. Jadi daripada 800 tu kita andaikan separuh lah. Kalau separuh pun tu pun dah kira alhamdulillah lah. Kita dah berjaya tanam sebahagian daripada pokok-pokok untuk melestarikan alam sekitar. Kenapa kita tengok balik? Awak sendiri yang selalu guna dekat dalam peperiksaan. Tumbuh-tumbuhan yang hijau boleh menyerap gas rumah hijau. Contohnya seperti gas karbon dioksida. Apa bendanya? Ni, nafas kita yang keluar ni adalah gas karbon dioksida. Proses pokok menyerap gas karbon dioksida, dia melakukan proses fotosintesis, akhirnya membebaskan kembali oksigen. Okey, dia dah diterangkan lah, awak dah belajar dalam sains, awak dah faham dengan baik. Kita tengok yang ketiga, dengan menggunakan pengangkutan kenderaan awam. Okey, di kawasan yang besar. Contohnya kawasan yang sesak. Okey, dia dapat mengurangkan penggunaan kenderaan persendirian di atas jalan raya. Jadi kalau katalah dekat Seremban ni dibinalah monorail ke, dibina LRT ke, saya percaya kita dapat lihat tidak akan ada kesesakan dekat Ampangan, tidak akan ada kesesakan dekat Bandar Seremban, tapi benda itu mungkin tidak sesuai dibina. Okey, tidak berkepentingan untuk dibina sebab apa? Kesesakan yang berlaku di Senawang, yang berlaku di Seremban tidaklah seteruk yang berlaku di bandar-bandar utama, contohnya seperti di Kuala Lumpur, di Putrajaya dan sebagainya. Kalau kita lihat bagaimana usaha kerajaan menyediakan perkhidmatan awam ini, pengangkutan awam adalah bertujuan untuk mengelakkan kesesakan lalu lintas ataupun kesesakan jalan raya. Kenapa kesesakan jalan raya ni nak dielakkan? Okey, kerana di sini dia kata dapat mengurangkan pembebasan asap kenderaan. Okey, selain daripada dia bebaskan asap, siapa nak bagi lagi apa kesan dia bila kenderaan ni banyak? Siapa yang nak respon? Saya dah kering tekak ni, dah 50 minit ni. Nak dengar suara daripada anda semua. Selain daripada kenderaan ini mengeluarkan asap, apa lagi sebenarnya sumbangan yang kesan negatif kenderaan terhadap alam sekitar? Cuba respon. Menipiskan lapisan ozon. Menipiskan penapisan ozon. Okey, lagi? Pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi. Bagus. Okey, tahniah. Okey, lagi? Dari segi pembinaan jalan. Okey, lagi? Yang paling ketara, benda ni sebenarnya memang awak, saya, semua orang lah. Semua orang menyumbang benda tu, tapi kita tak perasan pun. Siapa tahu? Peningkatan suhu. Pemanasan global. Tadi sebab ada dua orang bercakap serentak, dia jadi double. Boleh baiti. Apa dia baiti? Pemanasan global. Pemanasan global. Okey, Fatin ada nak cerita tadi, Fatin? Peningkatan suhu. Peningkatan suhu disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh kepanasan yang disumbangkan oleh exhaust dan juga enjin kenderaan. Okey, kalau siapa nak tahu panas ke cikgu, kita naik kereta elok je sejuk. Memanglah sejuk sebab awak duduk dekat dalam. Dia sama konsep macam kita rasa aircon. Aircon tu sejuk dekat dalam. Dekat luar dia panas. Awak cuba bayangkan apabila begitu banyak kenderaan dekat dalam satu situasi kesesakan jalan raya, dia menyumbang sikit-sikit. Ni daripada panas enjin, ini daripada panas
exhaust kenderaan. Nak tanya lah, panas ke exhaust ni? Siapa pernah naik motor, masa nak turun motor ke, mungkin masa nak naik motor daripada baru berhenti tu, lepas tu betis dia kena exhaust. Siapa nak cuba kongsikan pengalaman? Siapa tadi? Syarul Ikhwan. Betul tak Syarul? Pernah kena exhaust motor? Pernah cikgu. Pernah. Okay, cuba cerita sikit pengalaman kena. Sakit cikgu. Sakit. Okay, cerita dia baru exhaust kan? Kena dekat betis tu. Kalau tak berlapik, cair betis awak tu. Betul kan? Cair kulit betis. Awak cuba bayangkan tu baru satu motor. Cuba bayangkan dekat kenderaan jalan-jalan raya utama besar, kereta. Tak adalah pula kereta. Boleh tak saya nak pergi test, ambil betis letak kat exhaust kereta. Tak pernah buat dia orang. Tapi dekat motor pun orang tak buat. Tapi terkena. Tak ada pula tiba-tiba nak test hari ni. Ya ke cikgu kata panas. Lepas abah kau balik daripada kerja, kau pergi ambil betis, test kejap. Tak payah lama lah. Kejap je, tap. Sekejap. Cuba rasa macam mana. Cuba bayangkan, panas tu disumbang oleh setiap penduduk di Malaysia. Menyumbang macam tu. Termasuklah saya kan, kita guna kenderaan dan sebagainya. Okey, kita tengok yang seterusnya. Mengadakan kempen cintai alam sekitar. Ni yang sekolah kita dah buat. Sebagai contoh, kerajaan mengadakan kempen bagi mengelakkan penduduk untuk mencintai lebih mencintai alam sekitar. Dari segi apa? Banyak kempen-kempen mengelakkan penggunaan beg plastik, mengelakkan penggunaan straw. Jadi siapa boleh bagi tahu lagi apa kempen yang kita yang ada? Siapa nak tambah? Ni banyak kempen kita ni, tapi kempen-kempen ni semua tak berjaya ni. Siapa tahu? Siapa boleh bagi tahu kempen apa lagi yang ada? Cintai alam sekitar. Come on. 40 orang ni, ramai ni. Siapa nak cuba respon? Apa lagi kempen yang awak tahu ni? Nampak macam tak tahu je kempen apa yang ada dekat Malaysia ni. Yang dia tahu cikgu, yang saya tahu kempen pilihan raya cikgu setiap 4 tahun. Itu bukan. Itu tak ada kena-mengena dengan cintai alam sekitar tu lagi teruk tu. Siapa nak respon? Kempen apa yang dia tahu? Selain daripada penggunaan beg plastik, daripada penggunaan straw, larian. Okey, larian. Ya, larian bertemakan alam semula jadi. Betul, itu sebahagian lah. Tapi risau juga bila buat larian, masalah alam sekitar lagi banyak timbul selepas daripada tu. Sebab apa? Minum campak. Nama larian bertemakan alam sekitar. Tapi lepas tu bersepah sampah ditinggalkan kan. Itu risau juga. Antara lain mencipta produk, penggunaan produk menggunakan bahan yang boleh diguna pakai. Sebagai contoh, pernah dengar tak pinggan yang dibuat daripada ubi kayu ataupun tapioka? Pernah tak dengar? Penggunaan pinggan itu pinggan mesra alam. Habis je makan pakai pinggan tu, goreng lepas tu kau ambil jadi makan kerupuk. Okey, tak ada. Tu dia sebenarnya dia buat pinggan ataupun produk bekas makanan daripada makanan sendiri. Mereka nak mengelakkan daripada menggunakan bahan kimia ataupun barangan plastik. Nak mengelakkan daripada pembuangan barangan plastik. Seperti kita tahu, penggunaan polystyrene. Dia murah. Kosnya rendah, ringan, mudah dibuat, tetapi dia mengambil masa berpuluh-puluh tahun untuk terbiodegradasi. Apa dia? Nak terurai. Okey, jadi bahan polystyrene ni memang kita akui dia murah, senang nak bawa, ringan, kan? Mudah nak buat, kilang cetak, tak jadi. Sebab tu kita boleh tengok, beli satu bundle beg plastik polystyrene tu baru berapa sen dia? Tak adalah sen, baru berapa ringgit kan. Tapi kalau kita nak beli produk yang mesra alam tadi, harga dia lagi mahal. Memang betul harganya mahal sebab nak buat dia sukar. Tapi dia adalah mesra alam yang berbanding dengan tadi. Dan tak baiknya bekas polystyrene tak boleh letak makanan panas. Sebab bila letak makanan panas,
bekas polystyrene tu akan cair dan melekat dekat makanan. Kemudian kita tak ambil kisah sangat. Kita ambil, terus makan. Apa berlaku? Siapa nak respon? Apa berlaku yang awak makan goreng pisang, cheese meleleh dekat dalam bekas polystyrene tu? Sedap nampak ni, cheese meleleh. Keropok leko, simpan, goreng panas-panas, letak dalam bekas polystyrene. Apa berlaku? Melekat polystyrene tu pada makanan, awak pun makan. Tu sampai 5 tahun, 10 tahun, tiba-tiba jatuh sakit. Jatuh sakit terus, jatuh sakit berat. Pergi hospital. Nauzubillah. Anda telah pun disahkan mengidap kanser tahap 4. Tahap 4 terus, tak ada tahap 1, 2 dah. Tahap 4 terus. Rupanya sebab apa? Ada kemungkinan disebabkan oleh faktor pemakanan kita. Kita makan, selalu sangat makan cheese yang cair meleleh melekat-lekat dengan polystyrene. Telan. Akhirnya terkumpul dekat dalam badan, jadi darah daging, jadi kanser. Ni yang paling kita takut. Okey, yang kelima, kerjasama ekonomi. Berlaku kerjasama di peringkat global yang mana untuk memastikan isu ini dapat ditangani secara bersama. Itu sebenarnya peringkat global ni lah, macam contoh beberapa kempen larangan menggunakan straw. Bukan Malaysia yang sediakan, bukan Malaysia yang wujudkan, luar negara. Tetapi semua negara di dunia menyahut seruan itu. Sebab kita dapat lihat berdasarkan daripada kempen mengelakkan penggunaan straw itu telah dapat menyelamatkan banyak binatang-binatang. Siapa yang pernah tengok banyak berlaku kes penyu tertelan beg plastik, penyu tersumbat hidung dengan straw dan sebagainya. Inilah kita dapat lihat peranan global dalam melestarikan alam sekitar. Okey, kita lihat beberapa perjanjian telah pun ditangani secara bersama antara negara-negara seluruh dunia. Antaranya Protokol Kyoto. Kyoto ni kita dah tahu dah kat mana? Dekat negara Jepun. Okey, yang kedua panel antara kerajaan tentang perubahan cuaca ataupun dalam singkatan dia IPCC. Okey, kita lihat yang keenam, penggunaan tenaga mesra alam. Penggunaan tenaga mesra alam sebagai contoh kenderaan hybrid, penggunaan kereta api elektrik dan juga mengurangkan penggunaan bahan api fosil. Sebagai contoh penggunaan petroleum, gas asli dan juga arang batu. Dengan cara bagaimana? Kita menghasilkan tenaga elektrik menggunakan tenaga semula jadi, iaitu hidroelektrik, menggunakan sumber tenaga air untuk menjana kuasa hidroelektrik lalu berjaya menghasilkan elektrik. Jadi kita tak gunakan bahan api yang lain, bahan api yang akan habis satu ketika nanti. Okey, ianya juga boleh mengurangkan pembebasan gas asap kenderaan. Sebagai contoh, di bagi sini tenaga hidroelektrik, fungsi dia penggunaan tenaga solar dan juga tenaga angin. Ini awak akan belajar tajuk khusus dekat dalam tingkatan 3 nanti. Okey, saya takkan ulas lah sebab benda ni akan ada tajuk khusus tingkatan 3. Okey, kita pergi kepada contoh-contoh. Okey, ini antara contoh penggunaan kenderaan hybrid. Dekat negeri Melaka, dia dah sediakan beberapa unit kenderaan hybrid dan stesen penjanaan tenaga untuk kereta hybrid ni disediakan di bandar-bandar, di lokasi-lokasi utama dekat dalam bandar Alor Gajah. Alor Gajah pula. Bandaraya Melaka. Jadi dekat stesen minyak pun ada. Untuk pengetahuan, siapa yang beli kenderaan hybrid ni, awak boleh pergi charge tenaga hybrid, ini tenaga elektrik, untuk charge kereta awak secara percuma di mana-mana saja. Tak bayar-bayar. Okay, itu yang menarik je. Tak macam kita pakai kereta petrol. Habis minyak, pergi stesen minyak, kena bayar. Betul. Okay, jadi penggunaan hybrid ni, awak pergi dekat stesen minyak tu, pergi je charge secara percuma. Tapi kena tunggulah, ambil masa lebih kurang 20 hingga 40 minit untuk fully charge keseluruhan kenderaan. Jadi dia sebenarnya adalah untuk menarik perhatian penduduk dunia untuk menggunakan teknologi hybrid ataupun penggunaan tenaga elektrik. Okey, tenaga angin juga merupakan tenaga yang mesra alam. Ini dekat luar negara ni memang ada beribu-ribu ni benda ni. Kita tak ada dekat Malaysia. Ada, kalau tak silap, ada 2 unit saja. Satunya tu ada di sebuah pulau. Saya tak ingat pulau dekat mana, dekat Terengganu kalau tak silap saya. Okay, nanti tingkatan 3 awak akan belajar benda ni. Semua-semua ni dekat dalam tingkatan 3 awak akan belajar. Okey, penggunaan panel solar untuk menggunakan dengan cara kita menerima tenaga yang bersih. Sebab apa? Solar ni dia tak ada proses apa-apa. Dia terima
terima pancaran cahaya matahari. Yang panas tu dia akan menghasilkan haba. Haba tu nanti daripada panel prototovite tu, dia akan menjadi haba. Daripada haba itulah baru dia convert jadi elektrik. Awak jangan kata, oh kita kadar tenaga cahaya matahari, oh tiba-tiba je jadi elektrik. Tidak. Okey, dia sebenarnya dia ada proses lain. Dia serap haba sebenarnya. Okey, daripada haba tu baru dia proses menjadi tenaga elektrik. Okey, begitu juga dengan tenaga ombak. Kenapa tenaga ombak dia kata sesuai dekat Malaysia? Siapa nak respon? Kenapa? Kita dah nak habis ni, jangan risau. Ada satu je lagi. Siapa nak respon? Kenapa dikatakan tenaga ombak sesuai dijana di negara Malaysia? Silakan. Sebab Yang nak apa dengar. ni, Ya. Malaysia ni dia banyak air di kawasan pantai. Okey, bagus. Ya, betul. Okey. Tahniah Syarif dan juga Hafiz Azad. Kerana kita sedia maklum, demografi ataupun bentuk muka bumi Malaysia sendiri, semenanjung Malaysia dan juga Sabah dan Sarawak, kawasan kita semuanya di kawasan pinggir laut. Jadi kita menerima tenaga ombak dari semua arah. Baik daripada negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, Perak, Kedah dan juga Perlis dan juga Langkawi, Sabah dan Sarawak. Kita sekeliling kita semuanya laut. Jadi kita berupaya kalau nak bina jana kuasa menggunakan tenaga ombak. Tapi kita masih lagi tak gunakan tu. Kita tak gunakan tenaga ombak sebab kita dah ada tenaga hidroelektrik. Kenapa kita gunakan tenaga hidroelektrik? Sebab negara kita mempunyai bentuk muka bumi yang berbukit. Jadi kita juga, kita dah belajar dalam tingkatan 1 dulu. Negara kita mempunyai aliran air yang deras. Sungai kita panjang. Jadi negara kita ni boleh mengumpul jumlah air yang banyak. Dan sebab itu kita bina hidroelektrik. Jelas nanti tingkatan 3 awak akan belajar dengan benda tu dengan lebih banyak. Okey, tenaga solar di Malaysia. Nanti saya tunjuk kemudian. Kita tengok dulu melalui pendidikan alam sekitar ni di Malaysia. Okay? Kita lah khususnya dalam mata pelajaran geografi. Penerapan dalam mata pelajaran seperti geografi dapat memupuk minat pelajar mencintai alam sekitar. Dan ini sebab banyak juga kekangan kita tak dapat nak buat aktiviti keluar daripada bilik darjah dan sebagainya. Kalau saya suka bawa pelajar saya keluar. Okey, kalau siapa pernah join 2 tahun lepas kalau tak silap saya, siapa pernah pergi Reptile Watch peringkat antarabangsa dekat Port Dickson. Program ni adalah program anjuran terbuka. Saya berpeluang bawa pelajar sebelum ni pergi tengok burung. Kau macam tak pernah tengok burung kan? Burung tengok kat langit, lupalah burung. Tidak. Program itu adalah program luar peringkat antarabangsa. Saya bawa lebih kurang 40 orang pelajar berserta dengan waktu tu dengan Ustazah Madiha. Kita bawa 40 orang pelajar ni pecah 2 kumpulan untuk pergi melihat burung-burung yang berhijrah ke Malaysia. Berhijrah, mereka bermigrasi pada ketika berlakunya perubahan iklim dan juga cuaca daripada tempat asal burung-burung ini tinggal. Bila berlaku musim sejuk, mereka akan bermigrasi, berhijrah, mengelilingi dunia setiap tahun. Itulah kerja dia. Ya Allah dah buat benda tu baik dah. Berlaku musim sejuk, burung ni akan terbang mencari lokasi tempat iklim panas. Jadi ada pada ketikanya, pada waktu-waktu tertentu, burung-burung ini akan berhijrah dan singgah dekat Port Dickson. Adalah merupakan salah satu lokasi setiap tahun. Jadi berjaya bawa pelajar pergi keluar. Dan saya juga dah dapat buat aktiviti outreach program dan saya rasa batch awak ni tak dapat lagi kan pergi. Sebenarnya aktiviti tu seronok. Saya bawa pelajar 2 buah bas dan pelibatan dengan sekolah-sekolah sekitar di Seremban. Paling banyak hari tu 4 buah sekolah termasuk Syam. Kita bawa pergi ke Kuala Lumpur dan buat beberapa aktiviti alam sekitar tu. Antaranya pergi ke hutan Bukit Nenas. Kita naik canopy walk, kita merasai pengalaman jungle trekking dekat dalam hutan. Mungkin di kalangan awak ni saya percaya ni ada sebahagian tak pernah masuk hutan ni, betul tak? Tak pernah tahu dah macam mana pengalaman masuk ke dalam hutan. Jadi saya suka bawa pelajar-pelajar saya menghayati alam sekitar. Jadi insyaAllah kalau tahun 2021 kita dah lagi tidak menghadapi COVID ni, insyaAllah saya akan buka lagi peluang tu. Kalau awak nak grab peluang tu, join aktiviti bersama saya, insyaAllah saya akan buat.
Okey, melalui kempen kesedaran alam sekitar dengan mengadakan ceramah dan juga pertandingan melukis poster. Ini pun awak dah join beberapa pertandingan, contohnya pameran geografi tahun lepas tu lah. Okey, melalui tahap kesedaran yang tinggi, masyarakat lebih bertanggungjawab dan juga prihatin terhadap isu-isu alam sekitar dan juga berusaha untuk mengurangkan masalah pemanasan global. Okey, habis bab 9 iaitu pemanasan global. Saya nak tunjuk sedikit berkaitan dengan penggunaan tenaga solar di Malaysia. Boleh sebelum kita tutup sesi PDP kita pada hari ini. Okey, sebentar. Bagaimana tenaga solar dihasilkan? Tenaga solar dihasilkan daripada radiasi cahaya matahari, dan matahari adalah sumber tenaga yang paling kuat, dan sumber tenaga ini boleh dimanfaatkan dengan pemasangan panel. Okey, baik. Semua dah dapat lihat video tadi? Dapat cikgu? Dapat Okey, jadi kita tengok di situ sebenarnya kita di Malaysia sangat-sangat berpotensi. Sebab apa? Kedudukan negara Malaysia berada di garisan khatulistiwa, yang mana awak kena ulas balik apakah kelebihan negara kita, iaitu menerima pancaran cahaya matahari lebih kurang 8 hingga 10 jam setiap hari. Jadi itu adalah kelebihan kita. Berbeza dengan beberapa buah negara, ada ketikanya negara dia bergelap 24 jam siang. Ada masanya 24 jam malam. Jadi tak dapat nak terima cahaya matahari. Jadi kelebihan kita ni, cahaya matahari sentiasa berada
Okay, berlakulah selagi tak kiamat. Macam itulah konsep dia. Okay, baik, kita nak refleksi apa yang kita dah pelajari pada hari ini. Hari ini kita dah pun mengetahui, okay, ada lebih kurang 7 langkah-langkah bagaimana untuk mengurangkan pemanasan global. Okay, kita tengok daripada yang pertama, iaitu melalui amalan 5R. Okay, kemudian yang kedua, melalui menggalakkan penanaman pokok. Baik, yang ketiga, menggunakan kenderaan awam. Yang keempat, mengadakan kempen cintai alam sekitar. Yang kelima, melalui kerja sama ekonomi. Yang keenam, penggunaan tenaga mesra alam. Dan yang terakhir, iaitu yang ketujuh, kita ada pendidikan alam sekitar. Okey, jadi berhati-hati. Ada kemungkinan keluar dekat dalam soalan peperiksaan. Sebab apa? Dia punya punca dan juga dia punya idea untuk perkembangan jawapan awak tu begitu banyak. Okay, ada 7 poin kat sini. Ni belum lagi termasuk dengan idea-idea yang awak sendiri ada. Jadi berhati-hati. Takut-takut soalan peperiksaan akan keluar begini. Okey, baik. Kita dah selesai bab 9. Hanya tinggal satu bab saja lagi, insyaAllah, sebelum kita bersemuka. Pada bulan depan, insyaAllah kita akan habis sampai bab yang ke-10. Baik, ada sebarang soalan nak ditanya? Ada soalan nak ditanya? Tidak ada? Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada cikgu. Tak ada. Boleh faham dengan baik bab yang ke-9 ni? Boleh. Boleh, cikgu. Tahniah semua. Okey, baik. Sebelum kita tutup, saya nak ucapkan jutaan terima kasih atas kehadiran anda semua. Walaupun masih lagi tak berjaya nak dapatkan kehadiran 100%, tapi tahniah kepada yang berjaya hadir pada hari ini. InsyaAllah semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat manfaat kepada anda semua. Kita jumpa pada minggu hadapan, insyaAllah. Saya tutup sesi kelas kita pada hari ini dengan tasbih kafarah dan juga surah Wa'as. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Jangan lupa isi kehadiran ya, sama-sama. Baik, terima kasih cikgu. Ya, sama-sama. Jumpa minggu depan insya-Allah. InsyaAllah.